Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel saya. So, ingat lagi perjanjian kita pada video yang lepas? Saya akan collab dengan Kamarina Hasib, Ashraf, Syamimi dengan Kek Nan. Itu pun kalau korang capai saya punya subscribe sampai 2000 ke atas, ataupun saya punya IG 2000 ke atas follower, saya akan collab dengan dorang. So, korang jangan lupa follow IG saya and korang jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel. Apa-apa pun, jumpa korang dekat video selanjutnya. Ciao. So, hari ni bagi saya happy sebab ini first time saya dapat cerita daripada subscriber saya sendiri. And kalau korang ada cerita ataupun korang ada kisah seram korang sendiri, korang nak saya ceritakan dekat platform saya ni, korang boleh tekan link yang saya letak dekat bawah tu, email saya, korang boleh cerita dekat situ. So, kita pergi ke cerita seram. Pernah, macam korang juga, dia pernah bersekolah, tapi dia mengalami benda-benda yang pelik di sekolah. So, kita bagi nama subscriber Syafiq ni, maybe kita bagi Fiza kot. So, Fiza ni dulu time sekolah rendah. So, kita boleh teruskan. Seorang subscriber Syafiq ni yang bernama, kita tak boleh nak bagi tahu nama dia sebab dia suruh kita censor nama dia. So, kita bagi nama dia Fiza. Okay, Fiza ni sama macam korang. Dia pernah bersekolah, dia pernah berasrama. Tapi bila dia dekat sekolah rendah ni, dia pernah mengalami kisah agak boleh dikatakan macam seram bagi dia. So, dia minta saya untuk ceritakan dekat saya punya platform. Fiza ni masa sekolah rendah dia selalu datang awal sebelum cikgu-cikgu dia datang, sebelum kawan-kawan dia datang. Dia memang selalu datang awal pagi untuk macam, yelah, dia suka, dulu dia macam suka bersendirian. So, dia pergi mana-mana pun bersendirian. Tapi ada satu hari tu, dia pergi sekolah macam biasa awal-awal. Lepas tu, dia ternampak satu bentuk yang sama macam kawan dia. Bila dia nampak seorang yang macam kawan dia tu, dia confirm dia nak tegur. Macam korang juga, korang mesti bertegur korang punya kawan kan. So, dia pergi tegur lah kawan dia. Bila ditegur tu, dia pusing je belakang. Benda tu pusing je belakang. Dia macam hilang tiba-tiba. Bila dah hilang tiba-tiba tu, si Fiza ni pun takut lah kan. So, dia lari masuk kelas dia. Dia buka lampu, dia buka semua lah. Dia buka kipas, dia buka lampu kan. Lepas tu dia duduk dekat meja dia. Dia macam buat macam ni. Dia macam nak tidur lah kan. Tapi dia macam baca lah ayat yang dia boleh masa tu. Maybe Al-Fatihah time tu. Sebab time sekolah rendah kan, dia nak tahu apa kan. Maybe dia cakap dekat saya, time tu dia masa darjah 5. So, darjah 5 tahu
dia memang tahu surah-surah surah-surah yang tu lah ayat Al-Quran, tapi maybe tak banyak. So dia baca. Tiba-tiba dia tak sedarkan diri. Bila tak sedarkan diri tu, dia sedar-sedar je macam duduk dekat surau. Dekat surau tu dah ramai orang dah. Dah ramai yang datang. Ada cikgu sekolah dia, ada ustaz sekolah dia lah. Sebab lepas dia tanya dekat kawan dia tu, dia cakap yang si Fiza ni dia macam histeria. Dia macam meracau macam tu lah. Si Fiza ni boleh dikatakan semenjak daripada hari tu, Fiza ni selalu dikacau oleh benda-benda macam tu. So, saya anggap yang dia macam badan dia tu dah boleh dikatakan dah termasuk sikit dekat alam yang tu. So, sebab itulah dia boleh nampak benda-benda yang gaib ataupun boleh dikatakan selalu diganggu dengan benda-benda tu. Itu cerita yang pertama saya nak kongsi dekat korang semua. And kisah kedua ni kisah daripada subscriber saya juga, yang boleh dikatakan bagi saya ini seram sebab ia melibatkan jenazah and satu lembaga, and kita tak nak melengahkan masa lagi, so kita teruskan kepada cerita yang kedua. Okay, subscriber saya minta dirahsiakan dia punya nama, and okay, tak apa, kita bagi nama lagi dekat subscriber ni. Nama kita bagi gelaran sebagai Putri. Putri ni memang dah selalu ikut kawan dia yang kita bagi nama dia Sarah, tapi bukan nama sebenar. Dia dah banyak kali dah ikut si Sarah ni balik kampung, and ya, dorang punya keluarga pun memang rapat sebab si mak si Putri ni selalu pergi awal, balik pula lambat, malam-malam macam tu kan. And ayah dia selalu pergi overseas, so dia kesorangan, and dia decide untuk ikut je si kawan dia Sarah ni. Pergi mana-mana pun dia ikut sebab itu je lah kawan-kawan dia. Itu je lah kawan dia satu-satunya dekat situ, sebab dekat situ memang jarang nampak umur-umur seperti macam dia ataupun bawah-bawah dia lalu-lalu dekat situ. So itu je lah kawan dia dekat situ. Lain lah kalau dekat sekolah. Kalau dekat sekolah lain lah kawan dia. Tapi dekat rumah tu, Sarah tu sahaja kawan dia. Satu hari, Putri ni ikut si Sarah ni balik kampung sebab dia kata jiran kampung dia tu dah meninggal. So keluarga dia datanglah untuk uruskan jenazah sebab jiran dia tu orang tua, tapi anak-anak dia macam dah tak nak urus dekat mak dia kan. So kita tak nak lebih-lebih cakap. And bila si Putri ni pergi dekat tempat tu lah kan, kampung tu kan. Kampung dia tu macam satu tempat, boleh dikatakan perumahan tu perumahan teras tapi berdekatan dengan kubur. So si Putri ni asyik terfikir-fikir yang kawan dia Sarah ni kan, kalau balik kampung kan, dia macam tak takut ke dengan perkuburan ni kan. Dia macam tak ada benda ke yang kacau dia dekat kampung ni kan. Sebelum dia itulah pergi dekat kampung si Sarah ni, dia selalu tanya. Tapi dia tak tanyalah dekat Sarah tu, takut nanti dia jawab apa benda lah pula kan. So dia tanya dalam hati je lah. Okay, by the way, si Putri ni pernah cakap yang Putri ni pernah diganggu dekat tempat kampung dia tu, tapi tak teruk. Tapi
dekat kisah yang dia nak ceritakan dekat kita ni, ini adalah cerita yang bagi dia teruk. And so marilah kita dengar sama-sama apa yang dia nak sampaikan. Bila dah sampai je si Putri, si Sarah dengan keluarga si Sarah tu dekat kampung dia tu, Putri ni tolonglah sekali uruskan jenazah tu kan, uruskan jenazah jiran si Sarah ni. So bila dah urus-urus, tiba-tiba si Putri ni dia terdengar bunyi macam ketukan dekat kaca. Bunyi tu macam kuat gila. And bila Putri tanya dekat Sarah, "Weh, bunyi apa tu?" Si Sarah ni pun dia tak dengar. So si Sarah tanyalah, "Bunyi apa? Aku tak dengar pun apa-apa." So Putri dah daripada situ dah macam okay, tak apa, dia teruskan kerja dia, uruskan jenazah. And bila dah habis uruskan jenazah tu, dia pun dah penat lah kan, dah uruskan, dah mandikan. Tak tahulah dia sebagai apa dekat situ sampai dia mandikan jenazah dekat situ. Dan bila dia dah penat tu, dia duduk dekat dia dekat masjid tu kan. Dia duduk dekat hujung masjid tu. So bila dah urus-urus, dia penat, dia duduk dekat tepi masjid tu. Dia macam termenung lah kan. Dia termenung. Tiba-tiba ternampak satu lembaga hitam yang berbulu lebat dekat badan dia. Panjang-panjang bulu dia, bertaring dan mata dia merah. Dan masa tu si Putri memang dah tak fikir panjang. Dia terus je tutup mata and dia baca doa sebanyak yang mungkin. Lepas dah baca doa sebanyak yang mungkin tu, tiba-tiba si Putri ni dia macam tak boleh nak sedarkan diri. Dia macam dalam hayalan dia. Dia tutup mata, dia terbayang yang dia dekat tempat lain. Bila si Putri ni tutup mata and dia nampak benda tempat lain, dia macam nampak tempat yang orang bersilat. Selalunya orang akan panggil gelanggang silat. So dia pergilah dekat situ kan. Bila pergi dekat situ, dia perasan semua orang yang bersilat dekat situ semua kena rasuk. Masa tu si Putri ni dia dah macam dah tak boleh nak kawal emosi dia, sebab tadi pun dah kena kacau, lepas tu dah ini pun masuk alam lain. Lepas tu si Putri ni tiba-tiba pula kena rasuk. Bila dah kena rasuk ni, dia dah kena rasuk, meracau-meracau dekat surau tu sampai histeria. Bila dah histeria tu, tiba-tiba dah semua okey tu kan, dia bagi tahu dekat kita yang dia mengalami koma selama 2 bulan. Bila Putri tu dah bangun daripada koma and dia nampak Sarah dekat tepi dia tengah tidur. So dia macam tak nak kacau sebab time tu tengah malam kan. Dia bangun daripada koma 2 bulan tu. So si Putri ni bangunlah pagi tu and nampak Sarah tu dia macam tengok phone lah kan. Macam kita tunggu sesuatu mesti kita akan tengok phone. Tak payah nak alim sangat lah kau kan. So kita akan tengok phone sambil menunggu kan. Bila Putri tu dah bangun, dia tanyalah dekat si Sarah ni. Dia tanya kenapa tiba-tiba dekat hospital, sedangkan tadi dekat bukan ke tadi aku dekat surau. Lepas tu si Sarah ni pula lah jawab, kau ni dah koma 2 bulan. So yang kau fikir tadi tu dah 2 bulan lepas. So Putri dah macam dah tak okey dah kan. Dia rest dulu. And sejak daripada tu Putri, boleh dikatakan Putri ni dia nampak benda-benda yang tak sepatutnya dia nampak. And boleh dikatakan hijab mata dia terbuka.
orang selalu kata mata batin dia terbuka, macam tu lah. So bila dah macam dia boleh nampak semua tu, dia try pergi dekat ustaz-ustaz yang dia nak tutupkan balik. Dia pergi dekat bomoh, dia nak tutupkan balik mata batin dia, sebab dia dah tak tahan nak tengok benda-benda macam tu kan. So dia pergi, tak dapat. Maybe ada yang boleh buat, tapi dia macam tak boleh nak tutupkan si puteri ni punya. Sebab puteri ni dia macam terkunci, so dia tak boleh nak buka, tak boleh nak tertutup. So bila dah habis je kedua-dua cerita, itu sahajalah konten pada kali ni. And kalau korang suka, korang boleh like, korang boleh share, korang boleh subscribe, korang boleh tekan button notification untuk video selanjutnya. So, ingat lagi perjanjian kita pada video yang lepas. Saya akan collab dengan Kamarina Hasim, Ashraf, Syamimi dengan Kek Nan. Itu pun kalau korang capai saya punya subscribe sampai 2,000 ke atas, ataupun saya punya IG 2,000 ke atas follower, saya akan collab dengan dorang. So korang jangan lupa follow IG saya, and korang jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel. Apa-apa pun, jumpa korang dekat video selanjutnya. Ciao.